Al-Hakim. Definisi hukum adalah pesan atau seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan atau pilihan atau juga peletakan. Hakim adalah sumber dari segala hukum, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ertinya tidak berlaku hukum kecuali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada syariat melainkan disyariatkan olehnya. Oleh kerana itu, Al-Quran dan ijma' ulama mendukungnya. Di antaranya adalah maksudnya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Surah Al-An'am ayat 57. Dengan dasar ini menetapkan hukum adalah selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kekufuran. Tiada sesiapa pun yang layak mencipta dan memerintah selainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Wanur Aisyah binti Murahadi. Nombor metrik saya ialah 063059. Saya akan membentangkan tentang mahkum fi. Apa itu mahkum fi? Mahkum fi ialah perkara yang berkaitan dengan hukum syarak seperti dalam hukum taklifi atau dalam bentuk-bentuk hukum wada'i. Mahkum fi juga dinamakan sebagai mahkum bih kerana perbuatan mukallaf yang disifatkan dengan suruhan dan larangan. Namun, nama yang pertama lebih afdal. Dalam erti kata lain, ia adalah objek perbuatan serta tindakan-tindakan yang terkait dengan aturan-aturan hukum. Contohnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atuz zakah. Maksudnya, dan tunaikanlah zakat. Perintah dalam ayat tersebut merupakan tentang kewajipan bagi seorang mukallaf untuk menunaikan zakat. Maka, hukum menunaikan zakat ialah wajib. Syarat-syarat sah taklif dengan perbuatan atau syarat mahkum fi. Yang pertama, perbuatan tersebut harus diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan sempurna sehingga dia boleh membayangkan tujuan dan niatnya serta pelaksanaannya seperti mana yang dituntut darinya. Yang kedua, perbuatan yang dibebani tersebut harus berada dalam kemampuan mukallaf. Maksudnya, harus perbuatan-perbuatan yang memungkinkan bagi mukallaf untuk melakukannya atau meninggalkannya. Syarat yang kedua ni, ia menimbulkan beberapa perkara. Yang pertama, tidak berlaku pembebanan taklif dengan yang mustahil. Yang kedua, tidak berlaku taklif dengan apa sahaja yang tidak masuk dalam keinginan manusia. Seterusnya, perbuatan-perbuatan yang berat. Yang pertama, kesulitan yang tidak biasa boleh muncul dalam perbuatan kerana sebab keadaan khusus yang meliputi mukallaf. Contohnya, puasa ketika musafir. Yang kedua, kesulitan yang tidak biasa akan tetapi menjadi keharusan untuk melakukannya kerana statusnya sebagai fardu kifayah. Contohnya, berjihad. Yang ketiga, kesulitan yang tidak biasa tidak muncul dari zat dan juga karakter perbuatan itu sendiri, tetapi muncul kerana mukallaf konsisten melakukan perbuatan berat yang tidak diserukan syariat. Walau bagaimanapun, perbuatan ini tidak dibenarkan. Contohnya, berpuasa sepanjang tahun. Yang pertama ialah hak Allah, iaitu hak masyarakat sezakat yang tidak dikhususkan kepada mana-mana pihak. Dinamakan sebagai hak Allah bagi menunjukkan kebesaran dan kesucian hak serta kesempurnaan manfaatnya untuk semua. Namun hanya tampak kelihatan jika dijaga dan dipelihara dengan baik. Dan yang kedua iaitu hak individu. Hak ini secara umumnya berkait rapat dengan hak-hak yang berkaitan harta, seperti hak ganti rugi barang yang dirosakkan orang lain, hak pelunasan hutang, hak diah dan sebagainya. Dan yang ketiga iaitu hak yang bercampur di antara hak Allah dan hak individu. Cuma hak Allah lebih dominan. Hak individu dan hak Allah sudah diterangkan sebelum ini. Terdapat beberapa persyariatan yang terkandung di dalamnya kedua-dua hak ini. Contohnya isu jenayah qazaf, iaitu menuduh perempuan solehah berzina. Dan yang terakhir iaitu hak yang bercampur di antara hak Allah dan hak individu. Cuma hak individu lebih dominan. Contohnya seperti kisos atau pelaku pembunuhan sengaja. Dalam hukuman ini terdapat jaminan bagi kehidupan manusia dan memberikan ketenangan. Semua ini tentunya merupakan maslahat umum dan boleh dikatakan sebagai hak Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mahkum ilaih ialah seorang yang tindakannya dilampikan perutusan syarak dengan perbuatannya. Syarat sah taklif ialah untuk membolehkan seseorang diberi mandat dari segi syarak. Selain itu, ia diperlukan bahawa dia boleh dengan sendiri atau melalui perantaraan. Contohnya, untuk memahami tugasan yang ditujukan kepadanya.
Keupayaan untuk memahami hanya melalui fikiran dan kata-kata syarak adalah sesuatu yang boleh difahami dan mengetahui apa yang dimaksudkan dengannya. Seterusnya, bantahan terhadap syarat taklif. Syarat taklif adalah keupayaan untuk memahami ucapan, jalanan dan hakikat bahawa ucapan ini adalah sesuatu yang boleh difahami. Bantahan pertama ialah taklif seseorang yang tidak memahami wacana telah disebut dalam syariat Islamiah. Bantahan kedua ialah bahawa syariat Islam adalah umum untuk semua manusia. Kebolehan memahami wacana merupakan syarat yang amat diperlukan untuk kesahihan taklif. Mereka yang tidak memahami bahasa Arab tidak boleh ditugaskan mengikut hukum syarak, melainkan mereka mampu memahami wacana syarak. Bantahan ketiga terdapat di dalam Al-Quran tidak dapat difahami, iaitu huruf-huruf yang terputus-putus di awal beberapa surah.